Siapa yang solat subuh berjemaah, dia berada dalam jaminan Allah. Allah jamin dia. Allah jamin keselamatan dia. Fala yatrubannakumullahu min zimmatihi bi syai'in. Allah tidak akan sesekali menggugurkan daripada jaminannya. So siapa yang solat subuh berjemaah di dalam jaminan Allah. So siapa Allah tidak sesekali menggugurkan daripada jaminannya dengan sesuatu. Oleh yang demikian, sesiapa yang menggugurkan daripada dirinya jaminan Allah, pasti dia akan mendapatkannya balasan. Kemudian wajahnya akan ditelangkupkan dalam neraka. Yang saya hormati pengerusi Surau Asy-Syakirin, Taman Pahlawan, Teluk Panglima Garang, Cik Amran. Seterusnya yang saya hormati juga yang dimuliakan Tuan Imam kita, Imam Muzammil. Seterusnya kepada seluruh saf ahli jawatan kuasa, pimpinan masyarakat, ashabul fadilah, tuan-tuan guru, para alim ulama yang hadir pada pagi ini. Seterusnya datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin, muslimat, ayah-ayah, ibu-ibu, abang-abang, kakak-kakak, ya, adik-adik yang hadir, masya-Allah, tabarakallah, pada pagi yang mulia ini. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, kita syukur pada Allah atas nikmat kurniaan iman dan Islam, nikmat yang macam-macam, ya, nikmat kesihatan, nikmat ada suami isteri, boleh bangun lagi pagi ni, boleh hadir ni satu rezeki. Boleh bangun pagi tu rezeki. Dapat melangkah kaki datang ke rumah Allah ni rezeki. Sebab setiap apa yang kita buat semuanya dengan kehendak Allah dan izin Allah. Kalau Allah tak izinkan, tak jalan kita mari ni. Sama, saya pun sama. Rezeki dapat start enjin kereta, ya, selamat sampai ke surau ni, tak sesat, kan? Jadi alhamdulillah, itu semua rezeki. Sebab semuanya kembali semula kepada Allah. Kalau Allah nak, dia jadi. Tak jadi, kalau tak nak, tak jadilah dia. Sebab kita ni tak ada apa-apa. Oleh kerana itulah Allah Ta'ala sebut, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu nak hitung nikmat Allah, kamu takkan dapat hitung. Nikmat ni tuan-tuan dan puan, banyak. Nikmat ada dua. Satu nikmat nampak, satu lagi nikmat tak nampak. Nikmat nampak ni nikmat yang kita nampak. Nampak anak kita, nampak suami, nampak isteri, nampak kereta kita, nampak rumah kita, nampak motor, duit kita, handphone kita, itu nikmat nampak. Tapi nikmat yang kedua ni, nikmat yang tak nampak ni, yang banyak ni. Lagi banyak yang tak nampak sebenarnya. Yang tak nampak apa tuan-tuan? Jantung jalan, nampak. Kita bukan kira semalam berapa kali dah degup jantung. Kira. Banyak lagi benda nak kira tak? Kita tak kira. Lagi apa lagi? Jantung kita degup, lagi darah kita berjalan ni, kita bukan kira apa. Lagi apa? Oksigen, akal, kan nampak. Kita tak nampak jalan, darah berjalan. Roh kan? Tu nikmat-nikmat yang kita tak nampak. Roh, siapa nampak roh dia? Ada siapa tak ada roh dalam surau ni? Tak ada roh tu risau juga kan? Sebab ada roh tu, kita datang sini, masih hidup lagi, ya? Satu campur satu berapa tuan-tuan? Risau juga ni. Satu campur satu berapa? Dua. Adalah akal. Nampak akal mana? Tak tahu kan? Cuba tanya dengan kucing, satu campur satu berapa? Dia diam, tak terjawab. Yang dijawab miau. Kita ngajar 10 kali, 20 kali, 100 kali pun satu campur satu dua. Tulis kat dia sekali. Ni nampak ni, satu campur satu dua. Dia tengok, dia kata gila apa tuan aku ni? Aku ni kucing. Dia tak ada akal. Itu nikmat yang kita tak nampak tu. Lagi tuan-tuan, lagi banyak benda. Bakteria dalam perut kita kan. Ada yang baik, ada tak baik. Dan saya pernah baca satu artikel, dia kata di muka kita ni tuan-tuan, ada satu jenis macam dia kutu, tapi dia sangat halus. Kita tak boleh tengok, dengan mata kasar tak nampak.
Kita kena guna alat pembesar yang tengok zoom berapa kali baru boleh nampak. Dia ada di muka kita. Dia ni kalau tak ada di dekat muka kita, tuan-tuan, muka kita akan jadi macam apa? Macam zombie. Tapi kenapa muka kita nampak bangun pagi rasa segar apa semua? Sebab kutu yang halus tu dia buat kerja. Dia waktu kita tidur, dia akan buat kerja. Waktu kita jaga ni, dia menyorok dekat sebalik bulu mata kita. Dia ada dekat bulu mata kita, dia halus je, kita tak nampak. Dia kerja dia apa kan? Waktu kita tidur, dia akan keluar, dia akan pergi dekat kulit-kulit muka kita ni, dia akan makan kulit-kulit yang mati. Sel-sel kulit mati dia makan. Maka kulit kita jadi elok. Kalau tak, tuan-tuan, muka kita ni akan jadi macam mayat ni. Sebab tu alhamdulillah itu nikmat. Kita tak pernah, kita bukan fikir sangat benda tu, tapi setiap makhluk ni dia bekerja dengan izin Allah. Nikmat banyak tuan. Sebab tu Allah kata kalau kamu nak menghitung nikmat Allah, kamu takkan dapat menghitungnya. Apa yang ada jarang disyukuri, apa yang tiada sering dirisaukan. Nikmat yang dikecap baru kan terasa bila hilang. Apa yang diburu timbul rasa jemu bila sudah di dalam genggaman. Dunia ibarat air laut, diminum hanya menambah haus. Nafsu bagaikan fata morgana di padang pasir. Panas yang membahang disangka air. Dunia dan nafsu bagai bayang-bayang, dilihat ada, ditangkap hilang. Tuhan leraikanlah dunia yang mendiam di dalam hatiku, kerana di situ tidak ku mampu mengumpul dua cinta. Hanya cintamu ku harap kuku dibajai bangkai dunia yang kuburu. Lagu tu lagu lama tu kan. Kumpulan apa, Raihan dulu pernah nyanyi lagu tu. Tapi lagu tu tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dia kata apa? Apa yang ada jarang disyukuri, apa yang tiada selalu kita risaukan kan? Manusia kan, bila kita dah dapat nikmat tu, kita akan rasa jemu. Betul kan? Beli kereta baru contohnya S70 kan tahun ni. Punyalah nak beli sangat kan. Kita pun beli, agak-agak excited dah beli. Pergi dekat kedai dapat kunci kereta baru kedai tu punya semangat ya. Lepas sebulan rasa nak tukar kereta lain pula. Sebulan pakai, setahun tak boleh dah kereta ni. Nampak? Jadi memang begitu sifat manusia. Dia nak lagi, dia nak lain. Sebab memang sifat. Apa yang ada jarang disyukuri. Bila dah ada, bila tak ada risau kan. Bila dah dapat, mula rasa jemu. Itu sifat manusia. Jadi tuan-tuan, bukanlah salah, tetapi Allah nak suruh kita ni banyak syukur. Sebab syukur ni tuan-tuan, dia akan mendatangkan kebahagiaan. Ya. Allah Ta'ala sebut dalam surah Ibrahim ayat 7, ya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu syukur, aku tambah lagi. Kalau kamu kufur, ingatlah azabku amatlah pedih. Tuan-tuan ya, cuba kita tengok tuan-tuan. Kita muhasabah sebelum kita masuk hadis-hadis Nabi ni. Sebagai contoh, suka tak kita tengok kereta Ferrari? Ada di sini pakai Ferrari ada? Mana tahu kan? Sepatutnya pengurusi kena pakai.
laju sikit sampai. Orang pakai, saya pernah jumpa satu pengurusi surau, dia pakai Ferrari semua. Memang dia pakai Ferrari. Tapi dia kata apa tuan? Jemaah kata, ustaz, kami ni tak boleh lawan dengan pengurusi kami ni. Ya. Dia ni tiap-tiap hari, ya, pukul 3 pagi dia datang surau dah. Dia bawa kereta Ferrari tu lah. Dia datang surau, dia duduk, dia mengaji Quran, dia solat tiap-tiap hari dia kata. Selalu dia ajak AJK, jomlah sekali kita pergi kan. Kami tak boleh ikut, ngusir je boleh. Bawa Ferrari tu. Masya Allah kata. Ya. Jadi apa nama, Imam Muzammil pun kena beli satu. Ya. Laju sampai. Ya. Tuan-tuan yang dirahmati, Ferrari tu mahal ke? Tak mahal. Belum mampu beli je dah. Itu je. Kalau mampu beli dah. Tuan-tuan, Ferrari ni walaupun harga 3 juta sebenarnya tak mahal pun. Ya. Saya pun tak beli juga kan. Ya, beli mainan tu ada lah. Tuan-tuan, kita tengok ya, kalau orang pakai Ferrari, kita akan rasa kagum ke tak? Sebab apa tak ramai orang pakai kereta tu? Ferrari ni, saya tanya dengan pengurusi surau yang pakai Ferrari, dia kata Ferrari ni ustaz, ya, ragam dia banyak lah. Dia kata dia pernah bawa kereta tu pergi ke Kedah, kan? Sampai dekat Kedah, minyak habis. Dia tengok mana nak jumpa Shell, stesen minyak. Alhamdulillah jumpa juga stesen minyak. Tengok Shell tu tuan-tuan, semua minyak kuning. Semua minyak kuning. Allah, tak ada minyak hijau. Dia kata Ferrari ni tak boleh isi minyak kuning. Paling-paling tidak pun minyak hijau ke apa, kena atas lagi. Dia kata minyak kuning memang tak boleh isi. Tapi dia tak ada pilihan. Dia kata kalau jalan lagi, mati enjin, jenuh. Bukan jenis boleh tolak-tolak kereta tu kan. Jadi dia kata dia pun tak apalah, dia isi minyak kuning. Cuba isi minyak kuning tuan-tuan, start enjin, 5 minit jalan, melingkup enjin gitu. Mati tengah jalan. Dia kata sudah kena repair pula berpuluh-puluh ribu. Dia kata memang enjin tu rosak. Saya kata dengan pengurusi, macam tu saya tak payah pakai lah. Kan, kamu buat pening kepala je. Baik tuan-tuan, kita tengok kereta tu kagum sebab warna dia merah, lagi tak ramai orang pakai, rupa dia tak sama macam kereta lain, harga dia pula mungkin 3-4 juta. Sebenarnya tuan-tuan, mana lagi mahal? Harga kereta tu ke ataupun tuan empunya kereta? Driver tu lah, manusia yang, contoh saya beli Ferrari, kereta saya tu harga 4 juta. Mana lagi mahal? Harga kereta ke ataupun harga diri saya? Harga diri lagi mahal. Kereta tu 4 juta. Tapi tuan-tuan, cuba kita nilaikan berapa nilai mata kita. Berapa nilai mata? 4 juta. Kalau buta, Allah tarik nikmat mata, macam mana nak bawa kereta tu? Bagilah 4 juta sekalipun, aku tak ada mata, aku nak bawa macam mana? So mata kita lagi mahal pada kereta tu. Kita ada tangan boleh pegang steering, berapa harga tangan kita? Kaki boleh tekan pedal minyak, berapa harga kaki? Kalau tak ada kaki, kalau orang kata tak apalah, kalau tak ada kaki kita boleh kita boleh ubah suai kereta tu, boleh lagi lah. Tapi yang paling mahal apa tuan? Jantung tu. Jantung kita berapa harga dia? Jantung kita tak ternilai harga dia. Kalau nak letak 4 juta, tuan-tuan, kalau orang kaya, dia boleh beli jantung 10 juta, bukan kata 10 juta, 1 bilion, 2 bilion, 3 bilion pun dia sanggup. Sebab dia nak hidup lama. Tapi masalah tuan-tuan, jantung ni tak boleh jual, tak boleh beli. Itu hari ada saya tengok surat khabar, ada seorang kaya ni, dia banyak duit, dia nak hidup lama, dia guna jantung babi. Tak tahulah doktor kata buat kajian babi punya jantung lebih kurang dengan manusia. Jadi dia pakai jantung babi 2 bulan je tahan, lepas tu dia mati. Maknanya hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, nilai diri kita ni, sebenarnya kita ni adalah jutawan. Semua orang jutawan. Jangan tengok rumah, jangan tengok harta kita. Sebenarnya harta kita ada tak ada apa pun. Duit banyak 1 juta, 2 juta dalam bank, sebenarnya tak ada apa. Sebab diri kita ni lagi mahal di sisi Allah. Mata kita berapa nilainya, aset diri ni mahal. Jantung. Sebab tu saya teringat almarhum ya Datuk Ustaz Ismail Kamus, dia sebut apa? Bila kita berjalan, dia berjalan. Bila kita berlari, dia berjalan. Bila kita tidur, dia berjalan. Bila kita mandi, dia berjalan. Ya? Bila kita berlari, dia berjalan.
Bila dia berhenti, kita yang jalan. Apa dia tuan-tuan? Jantung. Jantung jangan buat pasukan tuan. Bila dia berhenti, kita yang jalan. Setakat ni jantung jalan tak tuan-tuan? Alhamdulillah. Kalau berhenti risau juga. Jadi hadirin hadirat, maksudnya itulah nikmat Allah yang terlalu besar pada kita. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, InsyaAllah pagi ni kita tengok hadis Nabi, ya, beberapa hadis Nabi tentang fadilat solat subuh berjemaah. Mana banyak hadis Nabi tentang perkara ini. Baik, okay, kita tengok hadis yang pertama. Yang pertama, hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Nabi SAW pernah berdoa. Apa doa Nabi? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Satu hari Nabi bangun pagi, Nabi bangun dengan sahabat, Nabi pergi, Nabi tengok rumah di Madinah ni bercahaya, rumah-rumah bercahaya. Nabi tanya pada sahabat, apa yang mereka lakukan? Maka sahabat kata mereka bangun, ada yang tahajud, ada yang baca Quran, mereka menghidupkan pagi mereka dengan amal ibadat, ya Rasulullah. Lalu Nabi berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatilah umat aku yang menghidupkan pagi mereka dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Maknanya orang yang bangun subuh dan dia bergerak keluar daripada rumahnya datang ke rumah Allah, dia akan mendapat keberkatan, berkat yang cukup luar biasa. Berkat ni yang mana? Berkat usia, berkat macam-macam. Dan kita tergolong dalam doa yang didoakan Nabi ni. Sebab Nabi doa, siapa yang menghidupkan pagi dia, Nabi doa dia akan dapat berkat. Ya, itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, orang yang solat subuh berjamaah, dia akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Tengok ya, Allahumma salli Muhammad. Hadis Nabi, hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi, an Buraidah al-Aslami radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, basyiril masya'ina fi dhulami ila al-masajid bin nuri tam yaumal qiyamah. Nabi sebut apa? Sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang berjalan pada saat waktu pagi. Dia bangun, dia berjalan pada waktu pagi yang gelap. Fi dhulami, maknanya waktu yang gelap. Subuh, sebelum subuh gelap kan. Dia bangun, dia berjalan pergi menuju ke rumah Allah. Itu pergi ke masjid ataupun surau pun kira sekali lah. Sebab kita di Malaysia ni kita panggil surau kan, ada masjid, ada surau. Waktu saya mengaji dekat Syria dulu, tak ada surau ni, semua masjid. Cuma beza dia, soal masjid yang buat Jumaat dia panggil masjid jami'. Kalau masjid tak ada Jumaat dia panggil masjid saja. Di Damsyik ni tuan-tuan, di Damascus tu, kalau kita naik satu bukit dekat bandar Damascus tu, kita akan nampak waktu maghrib kan, kita akan nampak, Masya Allah ya, hijau ni, hijau aja semuanya, menara-menara masjid tu ada lampu hijau, kau nampak penuh. Kita kata bandar Damsyik Syria ni tuan-tuan, satu kota yang memang kaya dengan masjid. Sebenarnya surau-surau lah. Sebab masjid jami' tak banyak, surau masjid tu mana surau banyak. Memang banyak tuan-tuan. Kadang tu kita berjalan berapa ratus meter ada lagi surau, ada masjid lah. Tapi dia kira macam surau lah, masjid panggil masjid. Jadi siapa yang bangun pada waktu pagi, dalam waktu gelap dia pergi ke masjid, maka Nabi kata dia akan mendapat cahaya yang sempurna pada hari kiamat kelak. Hari kiamat ya tuan-tuan, hari yang menakutkan ya. Tapi orang yang selalu bangun pagi pergi ke rumah Allah ni, dia akan dapat cahaya pada hari yang gelap nanti, iaitu hari kiamat. Masya Allah. Kemudian hadirin sekalian, yang ketiga, ini penting ni. Allahumma salli Muhammad. Kata Nabi SAW, hadis yang ketiga, man sallal isya fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail
Wa man shalla as-subh fi jama'atin faka'annama shalla al-lail kullahu. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Apa kata Nabi? Siapa yang melakukan solat Isyak berjemaah, maka dia sama seperti manusia yang melakukan solat di setengah malam. Jadi siapa yang solat jemaah Isyak malam tadi di masjid ataupun surau, bermakna dia dapat pahala seperti dia bangun di setengah malam. Kemudian Nabi kata, siapa yang melakukan solat subuh berjemaah, maka dia sama seperti manusia yang melakukan solat malam sepanjang waktu malam tersebut. Jadi maksudnya, kalau orang dia boleh solat Isyak jemaah dan subuh berjemaah di masjid, dia akan dapat pahala seolah-olah dia beribadah sepanjang malam, daripada maghrib sampai waktu subuh. Ya. Masya Allah, besar tu pahala tu, ganjaran. Selain daripada itu, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita lihat juga Nabi ada sebut, ya, Allahumma salli ala Muhammad, orang yang tengok ya hadis Nabi kata ada hadis yang seterusnya, hadis nombor apa tu? 4. Yang keempat, ya. Okay, ni hadis ni menarik juga. Hadis daripada Ubay bin Ka'ab. Hadis riwayat Abu Daud. Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman as-subh faqala asyahidun fulanun. Nabi bangun, Nabi solat subuh, kami sahabat-sahabat Nabi solat subuh bersama dengan Nabi pada satu hari. Lepas habis solat subuh, Nabi menghadap sahabat-sahabat yang hadir pada ketika itu. Nabi kata asyahidun fulan. Nabi tengok muka seorang-seorang. Nabi tengok muka seorang-seorang. Nabi kata asyahidun fulan. Nabi kata mana hamba Allah. Nabi tujukanlah, contohnya, mana Haji Mat ni? Nabi kata gitu. Haji Mat mana? Adakah dia dah syahid? Adakah dia dah meninggal ke apa? Sahabat kata tak ada lah, dia tak datang. Sahabat kata qalulah, tak lah, dia tak datang pagi ni. Nabi perhati lagi, tengok sahabat-sahabat dia. Asyahidun fulan. Nabi kata, mana abang Soleh ni? Abang Soleh mana abang Soleh? Tak ada pagi ni. Dia dah syahid ke apa? Kan? Sahabat kata lah. Sahabat kata tak lah, dia ada, dia mesti datang pagi ni. Sebab selalu dia datang, pagi tu tak datang. Nabi cam. Ya. Kemudian Nabi pun kata, inna hataini salataini athqalus salawati 'alal munafiqin walau ta'lamuna ma fihima la ataitumuha walau habwan 'ala rukabi. Nabi kata apa? Allahumma salli Muhammad, sesungguhnya dua solat inilah. Apa maksud dua solat itu? Iaitu solat Isyak dan juga subuh. Dua solat ini adalah solat yang sangat berat atas orang munafik. Nabi kata, maksudnya bukanlah kita kata dia munafik, tapi tanda-tanda dia ada ciri munafik tu, iaitu orang yang dia tidak solat Isyak dan subuh berjemaah. Tapi tak kata confirm kan, tapi tanda-tanda munafik tu ada pada seorang tu. Siapa yang solat Isyak dan subuh berjemaah, maka hilanglah tanda munafik tu, insya-Allah. Dan kata Nabi, tuan-tuan, kalaulah dia tahu apa ganjaran orang yang solat Isyak dan subuh berjemaah di rumah Allah Ta'ala ni, pasti, Nabi kata, pasti dia akan datang, walaupun dia datang dalam keadaan merangkak sekalipun, kalau dia tahu fadilatnya, Nabi kata. So maknanya apa, tuan-tuan? Solat Isyak dan subuh ni, kalau boleh jangan kita tinggal berjemaah, ya? Sebab ada ganjaran yang sangat luar biasa yang Nabi sebut. Kalau dia tahu, pasti dia datang merangkak. Kalau kita rasa susah sangat apa pun, cubalah kita hadir juga, ya. Sebab kita nak hilangkan perasaan sifat-sifat munafik tu. Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis yang berikutnya, hadis daripada hadis sahih riwayat Imam Muslim.
Hadis daripada Jundab bin Abdullah radhiyallahu anhu. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla salat as-subhi fahuwa fi dhimmatillah." Sesiapa yang menunaikan solat subuh, ada sebagian riwayat, ada sebagian syarah mengatakan maknanya solat subuh secara berjemaah, dia akan berada dalam jaminan Allah. Tengok, siapa yang solat subuh berjemaah, dia berada dalam jaminan Allah. Allah jamin dia, Allah jamin keselamatan dia. Fala yatlubannakumullahu min zimmatihi bi syai'in. Allah tidak akan sesekali menggugurkan daripada jaminannya. So siapa yang solat subuh berjemaah, di dalam jaminan Allah. So siapa, Allah tidak sesekali menggugurkan daripada jaminannya dengan sesuatu. Oleh yang demikian, sesiapa yang menggugurkan daripada dirinya jaminan Allah, pasti dia akan mendapatkannya balasan. Kemudian wajahnya akan ditelangkupkan dalam neraka. Okay. Hadis ni tuan-tuan, kita nak fahamnya macam ni. Maksudnya, siapa yang bangun subuh, solat subuh berjemaah, Allah jamin dia. Dan orang lain dia tak boleh nak menghilangkan jaminan daripada Allah. Bahkan tuan-tuan, kalau kita lihat pada zaman Bani Umayyah dulu, ada seorang pemimpin iaitu namanya Al-Hajjaj Ibnu Yusuf Al-Thaqafi. Hajjaj Yusuf Al-Thaqafi ni tuan-tuan, seorang gubernur pada zaman Bani Umayyah. Kalau kita kenal nama dia ni, Hajjaj Yusuf ni seorang gubernur yang zalim. Tapi dia, ulama dia ada cerita panjang pasal Hajjaj ni, ya. Sebab dia ada sumbangan yang terhadap Al-Quran. Tapi dia ni zalim. Cuma dia ada sumbangan terhadap Quran. Anak kuliah tak apa, kita tak nak cerita pasal Hajjaj. Cuma Hajjaj ni, walaupun dia ni zalim tuan-tuan, tapi dia kalau kalau dia tangkap orang yang buat salah, contohnya orang tu kena hukuman, ya, dia takkan kenakan hukuman pada orang itu kalau orang itu solat subuh berjemaah. Dia akan tanya, contohnya kau kena hukuman hari ni, lepas tu dia akan tanya, kau solat subuh berjemaah tak pagi tadi? Aku solat subuh berjemaah. Maka dia tak jadi buat. Dia takkan kenakan hukuman kepada orang yang solat subuh berjemaah. Sebab kerana hadis ni, sebab Allah jamin keselamatan ni, maka dia tak berani nak mengganggu jaminan Allah tersebut. Itu Hajjaj ni. Sama juga tuan-tuan, orang Arab, budak-budak Arab ni, kalau dia kalau dia contohnya ditangkap oleh tok guru dia marah ke, guru disiplin apa kan, jadi dia akan guna hujah ni lah, salaitu subuh bil jamaah, aku ni solat subuh berjemaah. Jadi tok guru ni takkan berani nak sentuh anak mereka ni. Ya, jadi adik-adik kita ni boleh buat gitulah. Kan, mak kita nak marah apa, mak kita solat subuh jemaah pagi tadi. Kalau mak tu ngaji hadis ni, dia tak berani lah marah. Tapi janganlah kita menggunakan hadis ni sebagai alasan tu. Nak ceritanya, orang yang solat subuh berjemaah ni dia akan dapat jaminan Allah, ya. Jaminan Allah ni sangat luas lah. Baik hadirin yang dirahmati Allah, sikit lagi boleh kan? Sebab kita ada satu hadis yang saya kira penting dan kadang-kadang orang tak ambil berat benda ni. Okey, mana hadis tu, ya? Ni hadis ni. Naam, ya. Okey, hadis daripada riwayat At-Tirmizi. Okey, barang siapa, saya baca dia punya terjemahan. Barang siapa yang solat subuh berjemaah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah hingga matahari terbit. Ni matahari terbit pun syuruknya. Matahari terbit tu. Tapi matahari terbit kita tak boleh solat lagi. Waktu haram solat. Jadi dalam hadis ni kata dia duduk, maknanya dia tak keluar daripada masjid. Dia duduk berzikir kepada Allah hingga matahari terbit, kemudian dia tunggu sekejap. Sebab waktu tu tak boleh solat. Lantas dia solat 2 rakaat. Solat apa? Solat isyraq. Maka baginya seperti pahala haji dan umrah. Tammah.
Dia dapat pahalanya seperti dia melaksanakan haji dan umrah yang sempurna, kata Nabi. Yang ni banyak orang tak ambil berat. Sebab tu kalau saya kuliah subuh ke apa, saya tunggu supaya jemaah dia tak balik lagi. Sebab kita nak bagi dia lepas solat habis kuliah tu, dia turun pada solat isyraq. Solat sunat isyraq ni tuan-tuan, ada beberapa pandangan. Ada mengatakan dia adalah sebahagian daripada solat duha, ataupun dia ni muqaddimah solat duha. Jadi dikira macam duha jugalah. Ada yang kata dia solat sunat isyraq, dia bukan duha. Jadi saya kira dua-dua kita boleh ambil pakai pandangan tu, ya. Maksudnya kalau boleh solat subuh, melainkan waktu hari kerja nak buat macam mana kita kena pergi kerja. Tapi kalau hari cuti macam ni, kita tunggu sekejap, ya. Kalau ustaz tu habis syuruk tu, kita tunggu sekejap. Berapa minit kita nak tunggu? Lebih kurang 15 minit. Ataupun kita ambil kira-kira dalam 12 minit lah. Paling kurang pun lebih kurang 12-13 minit lepas waktu syuruk, kita boleh solat dah. Kalau cantik tu 15 minit. Syuruk ni tak panjang, dia lebih kurang hanya dalam lebih kurang 20 minit je. Lepas tu habis dah waktu, dia masuk waktu duha pula. Oleh kerana itu, sebab saya pernah kuliah subuh pada satu hari, ya, ada orang Arab ni, Pak Arab ni, dia tegur saya. Dia kata apa ni semua orang bangun, kan? Dibaca hadisnya Nabi dah sebut siapa yang solat subuh jemaah ni, kemudian dia duduk, kita dah dengar kuliah subuh apa semua, hatta tatlu'a syams, matahari terbit, semua solat rakaatan, dia kata kanat lahu ka'ajr, haji seperti dia dapat pahala seperti haji dan umrah tambah sempurna. Tapi kenapa kita tak nak ambil, dia kata. Dia tegur lah. Dia kata ramai orang Melayu yang tak, orang kita lah, dia tak ambil berat pasal hadis ni. Ini Pak Arab ni tegur, dia memang dia ambil berat lah bab tu. Ya. Jadi saya sampaikan benda ni, paling tidak pun kita ialah pahala haji umrah sempurna ni, ialah pahala besar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, ya. Kemudian Allahumma salli Muhammad, saya dan 7.35 kita berhentilah, kan. 3.5 lepas tu lebih kurang seminit 2, tuan bolehlah nak solat isyraq ke nak dah lapar dah. Ada breakfast makan apa pagi ni, tengoklah apa rezeki yang ada. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Baik. Kemudian Allahumma salli Muhammad. Hadis yang berikutnya, yata'aqabuna fikum malaikatun bil-lail wa malaikatun bin-nahar. Malaikat bergantian melihat kalian pada siang dan malam. Para malaikat itu bertemu di solat subuh dan solat asar. Kemudian yang bermalam dengan kalian naik ke langit dan ditanya oleh Tuhan mereka, dan dia, yakni Allah, lebih tahu keadaan hamba-hambanya. Bagaimana keadaan hamba-hambaku ketika kalian tinggalkan? Para malaikat menjawab, kami meninggalkan mereka dalam keadaan salat dan kami mendatangi mereka dalam keadaan salat. Jadi sebenarnya ada malaikat ni, dia ada shift dia. Shift dia ialah waktu maghrib dan juga waktu subuh. Sebab tu tuan-tuan, kalau boleh kan, kalau kita dah bangun nak mari surau ataupun masjid ni, solatlah tahajud dulu. Sebab Nabi ada sebut dalam hadis yang lain, hadis kursi, Allah turun ke langit dunia setiap malam. Setiap malam tau. Tu hadis sahih Bukhari Muslim. Setiap malam Allah turun. Maknanya jangan kita duk bayangkan Allah turun macam kita. Ulama syarahkan turun tu rahmat Allah. Allah turun ke langit dunia pada 1/3 di penghujung malam. 1/3 kalau kita kira-kira lebih kurang pukul 4 pagi ke atas. 4 pagi ke atas tu maknanya Allah turun ke langit dunia setiap malam. Dan Allah kata, siapa yang meminta aku perkenankan, siapa yang minta ampun aku ampunkan. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, orang yang selalu bangun subuh, lepas tu dia tahajud dulu, doa dia mustajab, kemudian Allahumma salli Muhammad, Allah ampunkan dosa dia. Dan tambah pula, waktu tu tuan-tuan adalah pertukaran shift malaikat. Malaikat akan naik ke langit, dia akan, Allah Ta'ala tanya, macam mana keadaan hamba-Ku? Malaikat kata, oh,
si Polan tu aku naik tadi, aku tengok dia tengah solat tahajud. Oh, maka catat baik malam. Oh, bagus. Nanti mari maghrib nanti pula shift malaikat lain pula. Kan kita mari solat maghrib pula berjemaah. Maka ketika itu ditanya pula, dia antara lepas asar ke maghrib lah, waktu tu pertukaran shift malaikat. Maka ditanya pula, macam mana keadaan hamba-Ku? Hamba-Ku di tengah solat ya Allah. Jadi setiap apa yang Allah tanya, dia sedang dalam keadaan baik. Ya. Sebab tu orang yang bangun subuh ni dia dapat menjadi saksi malaikat yang bahawasanya kita sedang melakukan amal kebaikan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, sebab tu kan kalau kita nak ibu-ibu sekalian, ayah sekalian, tengok ramai ibu ayah kat sini kan. Mana kalau kita nak anak kita dengar cakap kita, kan? Nak supaya anak kita dengar cakap kita, tuan-tuan, dia punya tips dia apa? Rajinlah tahajud. Kan? Sebab saya pernah dibagi tahu ada seorang tok guru, dia kata orang yang rajin tahajud ni, dia punya cakap tu orang senang dengar. Ya? Orang senang dengar. Kalau kita tengok orang tu kalau dia cakap orang mudah dengar, tanda-tanda tu dia rajin tahajud. Sebab apa tuan-tuan? Orang yang rajin tahajud ni doa dia mustajab. Sebab waktu tu waktu yang mustajab. Sebab apa? Allah turun ke langit dunia. Jangan tunggu nisfu Sya'ban je. Nisfu Sya'ban dia ada keistimewaan dia sendiri. Tapi selain nisfu Sya'ban, tiap-tiap malam Allah turun ke langit dunia. Jadi insya-Allah orang bangun tahajud ni, masya-Allah, dia punya kata-kata dia, percakapan dia didengari. Kan? Sebab tu tuan-tuan tengok almarhum Tok Guru ni Aziz Nikmat kan. Almarhum ni tak pernah tinggal tahajud. Orang yang saya tak tahulah, tapi daripada kecil kita baca sejarah hidup dia, daripada kecil sampailah dia nak meninggal dunia pun tahajud tu jadi makanan dia. Ni saya bukan cerita politik tak, tapi nak bagi tahu tokoh ulama tu. Ya? Dia orang yang memang tahajud tak tinggal. Dan dia ni bukan orang Cina pun takut kan dia. Chinese pun ada hamba Allah ni, orang kanan, dia pernah cerita. Dia kata pernah satu ketika dekat Kelantan tu hari, tuan-tuan, ada waktu menteri besar ni dia buat pengumuman waktu diharamkan, kan arak diharamkan. Lepas tu di kalangan masyarakat Cina dia buat macam protes, dan dia orang nak buat satu pesta minum arak secara besar-besaran. Dia nak buat pesta. Lepas tu waktu tu menteri besar tak bagi. Orang masyarakat Cina dia marah dah. Dia mau nak berontak apa semua, dia protes. Lepas tu buat press conference. Lepas tu almarhum kata apa? Dia kata tak apalah, kalau nak minum sangat air arak tu, minumlah. Dia kata minumlah sampai pecah perut, katanya. Dia punya ayatnya, minumlah sampai pecah perut. Akhirnya tuan-tuan, dia punya pesta tu masyarakat Cina semua batalkan. Sebab apa? Dia orang takut dengan kata Tok Guru ni. Dia takut. Dia kata apa? Sebab Tok Guru kata minum air tu sampai pecah perut. Jadi dia orang takut sungguh-sungguh pecah perut nanti. Jadi dia orang takut. Maksudnya ada keramat kata-kata ni. Sebab apa tuan-tuan? Bukan apa, sebab dia ni orang yang rajin tahajud. Bukan kata orang Cina pun takut kata-kata dia. Tu kalau kita nak kata-kata dia orang mudah dengar, tak payah untuk orang lain, untuk anak-anak kita, menantu kita. Jadi kita rajin tahajud. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, jadi saya kira cukuplah sekadar itu. Di penghujung ni sebagai kesimpulan, tak boleh kita recap sikit. Tuan-tuan, orang yang selalu menjadi yang selalu datang ke rumah Allah ni, terutama waktu subuh, dia akan dapat banyak ganjaran fadilat. Dan banyak hadis lain sebenarnya Nabi ada sebut juga, sesungguhnya orang yang selalu datang ke rumah Allah ni, dia akan menjadi tiang seri masjid. Tiang seri ni maknanya tuan-tuan lah. Dan dia akan menjadi kawan kepada malaikat. Malaikat akan kawan kita, dia akan cam kita ni. Bila kita tak datang, malaikat pergi cari. Ya? Kemudian bila kita sakit, malaikat pergi ziarah kita. Kemudian malaikat ni akan apa? Dia akan mendoakan kesejahteraan kita. Kita berkawan dengan malaikat, tuan-tuan. Sebab tu hari ni kita nak supaya datang bisikan-bisikan yang baik, datanglah ke rumah Allah selalu. Dan saya nampak tuan-tuan, suasana ni baik kan. Surau kita ramai subuh, dan ramai kempen-kempen solat subuh macam hari Jumaat. Sebenarnya tuan-tuan, saya nampak ya, kita sedang menuju kepada tahun 2027. Ni 2024 kan. Sebab kalau ikut Syekh Yasin, kan? Syekh Yasin antara pejuang Palestin yang pernah dibom. Dia kata apa? Mengikut firasat dia. Ini kata orang alim. Dia ni orang alim tuan-tuan. Dia kata apa? Israel akan hancur di muka bumi
lenyap Israel pada tahun 2027. Syekh Yasin ni dia kena bom. Dia ni buta, naik wheelchair. Tapi Israel cukup takut dengan dia. Orang buta. Cuma tuan-tuan, walaupun Syekh Yasin dah syahid, dia bangun solat subuh lah. Syekh Yasin tu lepas solat subuh dia keluar pada masjid, dia kena bom. Tapi roh semangat perjuangan dia ada pada tentera-tentera Israel. Kata Syekh Yasin, 2027 Israel lenyap. Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, seorang ulama Mesir, dia kata apa? Selagi umat Islam tidak bersatu, dia kata, selagi itulah Israel takkan lenyap. Tetapi bila mana umat Islam, dia tak kira bangsa, tak kira keturunan, tak kira kau ni siapa, boleh bersatu, dia kata, waktu itu Israel akan lenyap. Kata almarhum Syekh Mutawalli Sya'rawi. Jadi tuan-tuan, macam mana kita nak bersatu? Salah satu caranya lah bila mana kita boleh mari solat subuh beramai-ramai, waktu tu musuh Islam akan takut. Di situ bibit kita nak bersatu tu ada dah. Ya? InsyaAllah mulahan kita nampak kita menuju ke 2027 tu. Itu firasat Syekh Yasin. Ya, wallahu alam tuan-tuan. Mudah-mudahan ada baiknya pada pagi ni. Saya minta maaf salah dan silap. Yang baik daripada Allah, yang maha tahu atas kekurangan kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahil hidayah wat taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.